Jadi ini disebut oleh Nabi, kata Nabi, siapa yang berwuduk dengan wuduk aku ini, summa shalla zuhra ghufira lahu ma taqaddama bainahuma wa baina salati subhi, diampunkan dosanya di antara solat zuhur dengan solat subuh tersebut. Summa shalla al-asra ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salati zuhri. Kemudian dia sembahyang asar, diampunkan dosanya di antara solat asar dengan solat zuhur tersebut. Ghufira lahu, kemudian solat maghrib, ghufira lahu ma taqaddama bainahuma wa baina salati bainaha wa baina salati al-asri. Dan sembahyang maghrib pula diampunkan pula dosanya di antara solat asar dengan maghrib tersebut. Summa shalla al-isya'a ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salati al-maghribi summa la'allahu an yabita lailatahu yatamarragh summa in qama fatawadda wa shalla subha ghufira lahu ma bainaha wa baina salati al-isya'. Jadi waktu malam pula lepas isyak dia buat pula dosa dah. Kemudian solat pula subuh, maka diampunkan pula dosanya di antara solat isyak dengan subuh. Ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lepas tu ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, inni almamtu, ataitu bidhanbin azim. Ya Rasulullah, saya datang dengan dosa yang sangat besar, ya Rasulullah. Dosa saya besar sungguh. Famadha yukaffiruhu anni? Apa yang saya boleh buat untuk nak mengkafarahkan dosa saya ni, ya Rasulullah? Maka kata Nabi, zambuka a'zam amis samawat. Dosa kamu lebih besar ke langit lebih besar? Maka kata lelaki tadi, zambi a'zam. Dosa saya lebih besar daripada langit lagi. Tu dia. Langit besar mana tuan-tuan? Nak bayar. Kemudian Nabi tanya lagi, zambuka a'zam amil kursi. Dosa kamu lebih besar ke ataupun kursi lebih besar? Kursi tu. Ayat kursi tu. Kursi. Nah. Qala zambi a'zam. Dosa saya lebih besar daripada kursi. Tentang gambaran kursi dengan langit cakrawala ni. Macam mana gambarannya kata para ulama? Disebut dalam hadis Nabi SAW. Baginda Rasul mengatakan bahawa dibandingkan arash ini dengan kursi, dan minta maaf, dibandingkan, guru kami Syekh Yusri pernah buat keluar bandingan. Dia buat main gambar dekat majlis. Bumi dibandingkan dengan matahari. Bumi, matahari dengan matahari dibandingkan. Kalau kata bumi, kalaulah boleh masukkan dalam matahari, boleh dimasukkan sebanyak 360 biji bumi. Boleh masuk dalam matahari. Untuk kalau matahari kita boleh kerak dia, buka, ada ruang kosong dalam tu. Bumi ni boleh masuk dalam tu, boleh penuh 360 biji. Masalah kecil je bumi ni. Matahari yang besar macam tu, yang boleh masuk 360 biji bumi dalam tu, ada satu lagi planet di langit, yang planet tersebut sebesar bola, matahari hanya sebesar telur ayam. Itu dia. Matahari besar telur ayam, planet tu besar bola. Tuan-tuan bayangkan, bumi besar mana waktu tu? Ini Syekh kata, yang tu yang kita heran. Macam mana orang boleh berebut tanah? Boleh berkelahi adik-beradik. Hanya kerana tanah sekangkang kera. Nama pun kera. Sekangkang kera. Kera kata, aku tak teringin nak kangkang, dia kata. Kat tanah tu. Mereka yang terlajak dengan duk mengangkang dan kemudian duk berkelahi kerana benda tu, aku juga yang kena. Dia palit nama aku sekali. Sekangkang kera. Nah, berkelahi kita kerana tanah. Berbunuh adik-beradik kerana tanah. Kalau kita bayar yang tu, akhirnya mati kubur 6 kaki tu. 5 kaki, 6 kaki bawah. Hak tu ya. Nah. Jadi apa ni, bila dibandingkan macam tu pula. Dan kemudian bila dibanding lagi ada planet cakrawala alam ini yang luas sangat ni, dibandingkan dengan kursinya Allah, hanya seperti lubang cincin ni dilemparkan di tengah padang pasir. Cincin inilah cakrawala. Maknanya bumi, bulan, matahari, semua ni duduk dalam ni. Dan planet-planet galaksi yang berbagai, Andromeda, Bima Sakti, natang apa semua galaksi itu, semua dalam ni, dibandingkan dengan kursinya Allah seperti padang pasir yang luas terbentang, ini adalah gambaran cakrawala tersebut yang seluruhnya ada. Baik gambaran kursinya Allah dengan arash, kursi dengan arash gambarannya macam mana? Gambarannya adalah seperti lubang cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Cincin inilah kursi, padang pasir itu adalah arashnya Allah. Tuan-tuan bayangkan berapa besar kita pada waktu itu. Karena itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istawla 'alal 'arsy, maksudnya Allah menguasai arasy, bukan duduk atas arasy. Karena Allah tidak perlu kepada makhluk. Allah menguasai arasy, makna menguasai arasy apa dia? Allah menguasai makhluk yang paling besar. Yang dibandingkan dengan kamu tak ada apa tu. Kalau makhluk yang besar ini aku kuasai, kamu jangan sombong dengan aku, kata Allah. Tu kenapa Allah Ta'ala sebut summa stawa 'alal 'arsy. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut ayat lain? Kenapa Allah Ta'ala sebut yang tu? Hikmahnya begitu.
Hikmah nak tunjuk kata ini makhluk yang paling besar yang Allah Ta'ala jadikan dan aku menguasainya. Bagaimana dengan kamu? Yang kamu waktu tersebut dah tak ada apa dah. Tak tahu dah besar mana lagi waktu tersebut. Faham? Kamu nak sombong dengan aku, kata Allah. Jangan sombong. Lepas tu bila ditanya pula oleh Nabi, Zambuka a'zam amil arsh. Dosa kamu lebih besar ataupun arsh lagi besar? Maka kata dia, Zambi a'zam. Dosa saya lagi besar ya Rasulullah. Ini orang yang iktiraf dengan dosa dia, yang seakan-akan dia boleh gambarkan dosa dia tidak besar mana. Habis dah lah, tuan-tuan. Lewat dah saya pun. Tuan-tuan pun dah lewat dah. Tengok pun dah nampak teruk dah. Tak ada jam pun bagat tengok jam dah. Kemudian, Nabi tanya yang terakhir, Zambuka a'zam amillah. Dosa kamu besar ataupun Allah? Nah, lebih besar, lebih agung daripada tu. Maka kata dia, ai afuhu. Maksud dia, Allah sini maksud dia afullah. Zambuka a'zam ai afullah. Dosa kamu besarkah ataupun pengampunan Allah lebih besar? Maka kata lelaki tersebut, bal afullah ya a'zam. Bahkan pengampunan Allah itu lebih besar ya Rasulullah. Tengok ni para sahabat ni orang yang arif billah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bil jihad fi sabilillah." Hendaklah kamu berjihad di jalan agama Allah. Maka kata lelaki tadi, "Ya Rasulullah, ini lamin ajbanin nas." Ya Rasulullah, saya ni orang yang paling jubun, paling penakut ya Rasulullah. Saya ni orang penakut ya Rasulullah, macam nak pergi perang. Takut saya. Takut tengok darah, takut tengok ni. Nampak? Ada orang jadi penakut no. Ada di kalangan sahabat yang dia sering mengakui bahawa mereka takut dalam peperangan. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, penyair Nabi, dia tak mampu duduk di medan perang di bahagian depan. Dia akan duduk dengan orang perempuan kat belakang. Dia akan duduk dengan golongan orang perempuan kat belakang. Tolong bagi syair ya, untuk bagi semangat kepada orang. Tapi duduk depan pegang pedang, minta maaf. Tak berani. Nah, Nabi marah dia? Tak, Nabi tak marah. Bila disebut macam tu, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ditanya kepada dia, "Walaula anna ahli tu'nisuni idza kharajtu laila, ma kuntu af'aluhu qat." Saya ni penakut ya Rasulullah. Saya nak keluar malam pun saya takut ya Rasulullah. Kalau lah tak kerana orang rumah saya suruh saya keluar kadang-kadang nak pergi cari benda, saya tak pergi keluar Nabi. Saya takut. Malam pun takut. Nabi perang. Takut hantu, takut ni ada orang kan macam tu kan. Maka Nabi kata kat dia, Nabi tak kata, apa punya orang? Menakut. Tak, Nabi tak kata macam tu. Ni sikap Nabi SAW. Nabi kata, "Alaika bis-siyam." Hendaklah kamu berpuasa. Maka dia kata, "Wallahi ya Rasulullah, ma ashba' min khubzin qat." Saya ni suka lapak Rasulullah. Tadi dosa banyak. Lepas tu bagi alasan pula lah. Saya ni dosa banyak. Saya ni jenis lapak Rasulullah. Tak boleh kalau puasa lapak. Macam mana nak buat tu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, "Alaika bis-salah fi jawfil lail." Hendaklah kamu sembahyang malam. Faqala ya Rasulullah, laula anna ahli yuqiduni di salati subhi ma kuntu lah. Rasulullah, kalau lah tak kerana bini saya gerak waktu sembahyang subuh, tak bangun saya subuh. Kerana dia gerak subuh lah saya bangun, tambah nak bangun malam. Ya Allah, macam mana saya nak bangun ya Rasulullah? Nabi suruh perang, takut. Nabi suruh puasa, lapar. Nabi suruh bangun malam, payah nak bangun malam ni ya Rasulullah. Ni orang yang terang orang panggil. Orang panggil jenis terang. Faham? Nabi kata apa dah? Nabi kata, "Fatabassama sallallahu alaihi wasallam." Nabi pun senyum. Kalau kita hang ni ada orang bagi hak satu tak mau buat yang kedua, hang nak buat nak apa naknya? Tak. Nabi senyum pada waktu itu. Nabi senyum dan kemudian Nabi kata, "Summa qala 'alaika bi kalimatain khafifatain 'ala al-lisan, thaqilatain fil mizan, habibatain ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Fafa'ala. Tuan-tuan cuba tengok. Kita baca mula-mula kita nampak sahabat ni macam nak lari. Nabi suruh perang, dia kata saya takut ya Rasulullah. Nabi suruh puasa, dia kata saya lapar ya Rasulullah. Nabi suruh dia sembahyang malam, saya payah bangun malam ya Rasulullah. Subuh pun bini saya yang gerak. Kalau tak gerak, saya tak bangkit ya Rasulullah. Kita nampak pada mula nampak seakan-akan dia nak lari. Tapi hakikatnya, dia nak beri kemudahan kepada kita semua sebenarnya. Kalau tak kerana sahabat ini datang kepada Nabi, kita tak akan tahu betapa besarnya kalimah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena kata Nabi, kalau dah kamu tak mampu semua benda tadi, dosa kamu besar tadi, ya, kamu sebutlah ini selalu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena ini adalah dua kalimah yang ringan pada lidah, tapi berat pada timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan kamu tinggal perkara ni. Fafa'ala, dan sahabat ini melakukan perkara tersebut dan Allah beri kebaikan kepada dia. Maka kita jangan tinggal ini, tuan-tuan. Jangan tinggal ini. Kita nak pergi perang, kita tak berani. Kita tak tahu, kita kalau mai sungguh semboyan perang, kita berani tak kita nak turun.
Kalau kata datangnya suruh kita puasa macam Nabi suruh, kita tak tahu sama ada kita boleh mampu tak nak puasa berterusan. Nak minta ampun dengan dosa kita. Dan kalau kita suruh bangun malam, ya Rabbi, kalau boleh bangun tahajud esok, malam ni kalau boleh bangun tahajud, esok ni bangga tak ada dah. Malam tahajud no, Masya Allah. Saya telah bertakwa kepada Allah. Lepas tu tak bangkit dah 10 tahun. Jadilah tahajud malam tu jadilah. Moga-moga Allah ampunlah dosa-dosa saya dulu ni. Lepas 10 tahun pula baru main tahajud dia pula. Faham? Jadi macam mana kita nak buat? Jangan tinggal subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jangan tinggal yang tu.